Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Arbia binti Madahiri serta rekan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tentang peristilahan bahasa Melayu. Baiklah, kita masuk kepada kata akar. Kata akar atau morfem terikat bukan imbuhan merupakan kata yang tidak mempunyai makna tersendiri. Kata akar perlu digabungkan dengan morfem terikat seperti imbuhan atau morfem bebas yang lain untuk membentuk sesuatu perkataan yang bermakna. Dalam jadwal 1, berikut merupakan contoh-contoh kata akar. Baiklah, sesuatu kata akar boleh mempunyai makna tersendiri melalui 3 cara, yaitu yang pertama, kata akar ditambah dengan imbuhan, contohnya kata akar tawa ditambah dengan imbuhan awalan ke atau imbuhan awalan ter akan menjadi ketawa dan tertawa. Bagi cara kedua pula, morfem bebas boleh ditambah dengan kata akar. Contohnya morfem bebas semangat ditambah dengan kata akar juang menjadi semangat juang. Yang terakhir, kata akar boleh dijadikan sebagai kata ganda melalui penggandaan, contohnya kata akar anai menjadi kata ganda anai-anai, serta kata akar pauk yang tidak boleh berdiri sendiri boleh menjadi kata ganda lauk pauk. Seterusnya kita masuk kepada kata dasar. Kata dasar merujuk kepada perkataan yang menjadi dasar kepada sesuatu perkataan yang mengalami proses pembentukan kata, seperti mengalami proses pengimbuhan, proses pemajmukan, proses pengakroniman, serta proses penggandaan. Pengelasan kata dasar dapat dibagikan kepada 6 jenis, yaitu yang pertama, kata akar kepada kata dasar, yang kedua, kata tunggal kepada kata dasar, yang ketiga, kata terbitan kepada kata dasar, keempat, kata ganda kepada kata dasar, kelima, kata majmuk kepada kata dasar, dan keenam, frasa kepada kata dasar. Berikut merupakan contoh pengelasan kata dasar seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Yang pertama, kata akar tera menerima imbuhan juru untuk menghasilkan kata dasar jurutera, yaitu merupakan ahli dalam cabang kejuruteraan. Yang kedua, kata tunggal dera menerima imbuhan awalan men dan menjadikan kata dasar mendera. Yang ketiga ialah kata terbitan berkesan menerima imbuhan apitan ke dan an menjadi keberkesanan. Yang keempat, kata ganda angan-angan menerima imbuhan ber dan menjadi kata dasar berangan-angan. Kata majmuk tanggung jawab juga menerima imbuhan ber dan menjadikan kata dasar bertanggung jawab. Akhir sekali, frasa salah guna menerima imbuhan apitan menya dan kan menjadikan kata dasar menyalahgunakan. Baiklah, saya akan teruskan dengan penerangan tentang imbuhan. Imbuhan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Maknanya, apabila imbuhan ini ditambah pada kata dasar, maka makna kata dasar itu akan berubah. Menurut Tata Bahasa Dewan 2004, imbuhan ialah bentuk awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong, dan bentuk fleksi. Walau bagaimanapun, dalam bahasa Melayu terdapat 4 sahaja jenis imbuhan, yaitu imbuhan awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Baiklah, saya teruskan kepada penerangan tentang 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu. Imbuhan yang pertama ialah imbuhan awalan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian awal kata dasar. Contohnya imbuhan ber, ter, di, dan men. Antara contoh perkataan yang menggunakan imbuhan ini adalah seperti berlari, terpijak, dimakan, dan mencari. Untuk imbuhan yang kedua ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar. Antara imbuhan akhiran bahasa Melayu ialah
an, kan, dan i. Contoh perkataan yang menggunakan imbuhan ini ialah seperti makanan, belikan, dan cintai. Seterusnya ialah imbuhan sisipan. Imbuhan ini ialah imbuhan yang diselipkan di antara unsur kata dasar. Terdapat 4 sahaja imbuhan sisipan bahasa Melayu, yaitu el, dan in. Antara contoh perkataan bahasa Melayu yang menggunakan imbuhan sisipan ialah gementar, telunjuk, cerucuk, dan sinambung. Walau bagaimanapun, imbuhan ini dianggap tidak dinamik karena hanya terdapat beberapa perkataan sahaja yang boleh menerima imbuhan sisipan. Imbuhan yang keempat dan terakhir ialah imbuhan apitan. Dan imbuhan ini adalah imbuhan yang paling banyak dalam bahasa Melayu. Imbuhan ini akan ditambahkan serentak pada hadapan dan juga belakang kata dasar. Antara contoh imbuhan apitan yang terdapat dalam bahasa Melayu ialah penan, kean, menan, memperi, beran, dan juga dikan. Antara contoh-contoh perkataan yang menggunakan imbuhan apitan adalah seperti penampakan, keinginan, meninggalkan, memperbaharui, berlarutan, dan juga dipulaukan. Seterusnya kita beralih kepada gabungan kata. Gabungan kata dari istilah yang seluruh atau sebahagian daripada bentuk dasarnya diulang. Sebagai contoh perkataan jejari, yaitu dari kata dasar jari-jari, dan juga kekacang yang berasal daripada kacang-kacang, dan bebuli, yaitu gabungan daripada kata buli-buli. Baiklah, seterusnya ialah bentuk prototipe. Dalam peristilahan bahasa Melayu, bentuk prototipe merupakan kata yang masih berbentuk seperti dalam bahasa sumber dan belum mengalami proses penyesuaian. Sebagai contoh, kata debit, input, protein, radiator, magnet, diesel, atom, bonus, dan bearing. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan paradigma kata. Paradigma kata merupakan kumpulan kata yang dibentuk daripada satu akar yang sama melalui pola tertentu, sama ada yang berupa kata berimbuhan maupun yang berupa kata gabungan. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, perkataan absorb yang bermaksud serap dapat membentuk kumpulan kata yang pelbagai, seperti absorbate yang bermaksud zat terserap, absorbent yang bermaksud penyerap, absorptivity yang bermaksud kedaya serapan, absorptive yang bermaksud berdaya serap, dan banyak lagi seperti yang tertera di dalam slide. Manakala, berikut merupakan paradigma kata bahasa Melayu. Perkataan satu merupakan satu akar yang dapat membentuk kumpulan kata seperti menyatukan, penyatuan, bersatu, disatukan, kesatuan, dan akhir sekali persatuan. Berdasarkan kata akar ini, dapat dilihat bahwa keenam kumpulan kata yang dibentuk berupa kata berimbuhan. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Dengan itu saya akhiri dengan ucapan sekian terima kasih.